Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Ketua Besar Islam Dr. Rahman, Profesor, para pensyarah Bidang Akademik, Muslim-Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita panjang umur untuk berada dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, banyak pihak yang memperkatakan berkenaan dengan takwa yang merupakan suatu matlamat yang ingin dicapai dalam bulan Ramadan. Ini menggambarkan bahawa ia bukanlah sesuatu yang mudah dan simple, tetapi merupakan satu benda dalaman yang luas tafsirannya, yang tidak boleh diukur melalui mata kasar manusia. Apapun dia merupakan persoalan dalaman. Kerana kalau kita contohkan kepada orang yang berbadan kecil dan berbadan besar, ada orang yang berbadan kecil, dia boleh cabar orang badan besar, ajak tumbuk, sehinggalah orang badan besar tadi kecut, kan? Walaupun fizikalnya besar, tapi apabila dicabar oleh orang kecil, dia tak berani dengan cabaran tersebut. Begitu juga kita jumpa dengan orang yang badan kecil, kan? Dia sanggup lalu balik rumah, jalan yang gelap, ada kiri kanannya kubur, dan ada juga orang yang badan besar, tak berani lalu kawasan-kawasan berkenaan, kononnya kawasan itu kawasan gelap, kawasan hitam dan sebagainya. Ini menggambarkan tuan sekalian bahawa persoalan takut ataupun dalam bahasa Arab dipanggil dengan takwa, dalam bahasa Melayu dipanggil dengan takut. Takut ataupun berani ini merupakan persoalan dalaman, bukan persoalan luaran, bukan persoalan fizikal. Kerana betapa ramai orang yang mempunyai fizikal yang kuat, badan yang hebat, tapi tidak mestilah dia mempunyai seorang yang berani, seorang yang hebat keberaniannya. Contoh yang saya berikan tadi ialah orang yang hebat di sudut fizikalnya, tapi mungkin kecut apabila dicabar oleh orang-orang yang berbadan kecil. Ini bermakna tuan sekalian, aspek takut dan berani ini merupakan aspek dalaman yang kita kena kenal pada hati kita dan pada sanubari kita. Kerana aplikasi dalam konteks takwa ni tuan sekalian, sebagai contoh lain ialah betapa ramai kita jumpa orang yang boleh untuk menaik basikal sebagai contoh, kan? Dalam 30 km, 40 km round satu Bangi ini sehingga ke Putrajaya, tetapi rumahnya yang berdekatan dengan surau sekadar 400 meter, sekadar 40 meter pun kadang-kadang tak sampai. Kerana apa? Kerana ialah persoalan keberanian, persoalan hati dan persoalan takwa. Kerana persoalan inilah yang menyebabkan seseorang itu, kan, ukuran kekuatan itu bukanlah ukuran kekuatan dari sudut fizikalnya, kemampuannya melakukan sesuatu. Kerana apabila kita melakukan perkara yang berkaitan dengan agama ini, kadang-kadang fizikal kita yang sehebat mungkin, tetapi kadang-kadang gagal apabila melakukan perkara agama. Kita mungkin pada bukan bulan puasa main bola 90 minit tanpa henti, main tanpa henti 90 minit, tetapi kenapa pada bulan puasa kita semayang tarawih dalam masa sekejap, dalam masa setengah jam rasa sangat letih, sangat lemah, tetapi balik lepas tu tengok TV kuat semacam je.
Kan? Ini mungkin persoalan yang dikaitkan dengan persoalan dalaman, persoalan hati yang Allah Ta'ala berikan kepada kita peluang untuk kita baiki hati kita pada bulan-bulan Ramadan ini, pada bulan Ramadan ini, supaya kita dapat menggarap menjadi orang yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga contoh lain tuan sekalian ialah apabila seseorang itu boleh berniaga. Seorang ni dia banyak duit, dia boleh invest duit dia untuk berniaga. Kan? Dia berani, kenapa dia berani menghabiskan duitnya atau melaburkan duitnya membuat sesuatu perniagaan, mengambil risiko yang barangkali membawa kepada kerugian, tetapi dia sanggup untuk berhadapan dengan risiko tadi kerana mungkin disebabkan oleh semangatnya, disebabkan oleh ada ilmu, disebabkan oleh fokus dalam kehidupannya yang menyebabkan dia menjadi berani, sanggup untuk menginfakkan duit, sanggup untuk berbelanja, sanggup untuk melakukan bisnes, sanggup untuk melakukan investment, kerana dia atas keyakinan, kefahaman, motivasi dan sebagainya. Kita, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala berikan kepada kita insentif yang pelbagai. Kalau dalam konteks peniaga tadi, kerajaan atau pihak-pihak lain memberikan insentif kepada dia untuk memajukan, untuk menjayakan perniagaannya. Cuma kita, tuan sekalian, Allah Ta'ala berikan kepada kita puasa sebagai insentif untuk kita mengenalkan diri kita. Kenapa kita mampu dari sudut fizikalnya melakukan perkara-perkara yang sedemikian, sanggup yang aktiviti fizikal kita sanggup untuk lakukan dengan begitu banyak, tapi aktiviti keagamaan cepatnya letih, kaki pun cepatnya lenguh, badan pun cepatnya tak larat, mata pun cepatnya ngantuk. Adakah kita sedarkan bahawa sejauh manakah kita punya keupayaan dan kita punya hasil takwa yang kita sedang bangunkan? Tuan-tuan sekalian, lenguh itu, ngantuk itu, badan tak larat itu sebenarnya adalah hasil daripada kita pertempuran antara nafsu dengan ketakwaan itu. Takwa ataupun keimanan itu dia bertempur dengan kita punya keinginan. Takwa kalau boleh nak sembahyang, nafsu kalau boleh nak rehat tengok TV. Bila bertempur, timbullah lenguh, kan? Timbullah lepas tu ngantuk, lenguh, sakit pinggang, sakit lutut. Itu adalah hasil daripada apa? Hasil daripada pertempuran antara kita punya keinginan, kita punya nafsu dengan kita punya takwa dan keimanan itu. Orang-orang yang dah biasa, tuan-tuan sekalian, waktu kita tengok bola Brazil lawan Colombia, tak ada ngantuk pun, tak ada lenguh pun, cerah je biji mata. Kenapa? Sebab tak ada yang lawan dengan dia, tak ada yang lawan dengan nafsu. Kan nafsu tengok, semua anggota kita tengok, kita pun suka, tak ada ngantuk, tak ada letih, tak ada lenguh. Bila kita mula membaca Al-Quran, mula rasa badan dah letih, rasa badan dah lenguh, rasa mata pun cepat ngantuk. Kenapa? Sebab kita lawan. Hasil ngantuk, hasil lenguh itu adalah implikasi, adalah dia punya dia punya kecederaan. Mungkin kecederaan fizikal, kecederaan nafsu yang tak nampak pada zahirnya, tapi itulah yang timbul apabila kita cuba lentur dia, apabila kita cuba lawan dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah, inilah yang kita cuba biasakan. Sebab itu bila datangnya bulan Ramadan, bulan Allah Ta'ala berikan kepada kita berbagai-bagai insentif. Sebab itu kan bulan untuk berlentur ini memanglah menjadi satu, bila sebut lentur itu bukanlah menjadi satu benda yang susah, benda yang senang, memang sangat sukar untuk nak dibuat. Sebagaimanalah kalaulah kita membuat, kita panggil budak-budak yang tak pernah masuk sekolah, saya pernah pergilah ke kampung-kampung orang asli, kita ajak dia masuk sekolah tadika pagi. Budak-budak yang tak pernah masuk sekolah tadika ni kita panggil duduk tadika, main kita duduk tadika. Budak-budak pun dah mengajar 15 orang, 20 orang budak-budak. Nak suruh dia diam sikit punya susah. Kenapa susah? Kenapa susah nak bagi mereka diam? Sebab tak biasa. Sebab tak biasa dengan sekolah, tak biasa diam. Biasanya bising-bising. Tapi bila dengan budak-budak yang sudah biasa masuk nursery,
yang sudah biasa masuk prasekolah, mudah untuk kita diamkan. Kenapa? Sebab mereka sudah biasa. Sama jugalah dengan kita, tuan-tuan sekalian, yang apabila kita sudah biasa, maka kita mudah untuk mengikuti kita punya kehendak iman, kehendak takwa, kehendak-kehendak ini, dan akhirnya ngantuk itu mungkin akan berkurangan. Lenguh itu tak ada menjadi masalah sangat. Sakit-sakit pinggang ni sebenarnya adalah hasil daripada apa? Hasil daripada kita tak biasa. Kalau kita tengok TV tak ada sakit pinggang. Kalau kita tengok bola tak ada masa ngantuk. Kalau kita tengok tengok cerita-cerita filem tak adalah rasa lenguh-lenguh. Kita orang seronok sebab apa? Sebab itulah hasil kita punya takwa, kita punya nafsu kita yang sifat nafsu itu sifatnya liar. Kan, sifat nafsu itu sifatnya liar, dan oleh kerana dia liar, maka dia perlu dijinakkan. Nak menjinakkan inilah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita Ramadan, supaya kita dapat menjadi orang-orang yang baik hasil daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat sikit lagi dah untuk sekalian, dalam bulan puasa ini orang sebut orang Islam tak produktif. Kan, orang Islam tak produktif. Bagaimana orang Islam tak produktif? Kan, sebab kan orang Islam ni puasa, yang ni tak puasa. Pada zahirnya yang puasa memanglah dia ni, yang puasa ni memang tak kurang produktifnya berbanding dengan orang yang tak berpuasa. Kalau dia lihat daripada sudut amalan zahirnya, kalau dua-dua orang ni kita suruh pergi menebas tepi jalan, kan, tentulah orang-orang yang puasa ni kuranglah sikit kederatnya berbanding dengan orang yang tak puasa. Tetapi tuan-tuan sekalian, kejayaan yang ada pada manusia ni bukan sekadar lihat daripada sudut fizikal sahaja, tapi ialah bagaimana kejayaan seseorang itu dilihat daripada sudut disiplin yang Allah Ta'ala ingin bentuk pada mana-mana orang, dan juga kepada mana-mana yang berjaya. Kerana orang-orang yang berjaya, tuan-tuan sekalian, ialah orang yang mengikut disiplin. Tak ada bidang, tak ada tempat, tak ada suatu kerjaya yang berjaya melainkan semuanya dengan disiplin yang tersendiri. Petani kena ada disiplin, pelajar ada disiplin, pekerja ada disiplin, nelayan ada disiplin. Kan, waktu bila nak ke laut, waktu bila dia nak balik, waktu bila dia nak pergi jemur dia punya pukat dia. Orang-orang yang berkebun, waktu bila dia nak pergi menoreh, waktu bila hujan dan sebagainya, masing-masing ada disiplin masing-masing. Oleh sebab itulah puasa dicuba untuk melahirkan suatu masyarakat Muslim yang berdisiplin, supaya dengan demikian itu, dengan disiplin itu akan melahirkan orang-orang yang baik dan orang-orang yang berjaya. Mana ada orang yang berjaya oleh kerana kita menggunakan satu rule. Tak ada yang boleh berjaya. Yang ada yang berjaya secara tersaruk. Tersaruk ni maknanya tiba-tiba jaya. Itu mungkin in case lah, kekian tertentu sahaja. Oleh kerana secara umumnya law of nature-nya nak berjaya mesti ikut disiplin. Selain daripada fizikal yang kuat apa semua tadi, disiplin aspek yang penting. Oleh kerana dunia ni ikut law of nature-nya perlu kepada satu disiplin yang tinggi, maka berjaya di akhirat pun memerlukan kepada satu disiplin. Apakah berjaya di akhirat pun kita boleh ikut suka kita? Ikut suka kita nak pakai apa, ikut suka kita nak makan apa, ikut suka kita nak buat apa, ikut suka kita nak apa benda kita nak buat. Tidak, masing-masing perlu ada disiplin. Dan disitulah letaknya Allah Ta'ala berikan kepada kita cara, dan Allah Ta'ala minta kita puasa supaya ini salah satu daripada cara untuk membentuk disiplin yang tinggi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara hebatnya orang Melayu nampak disiplin dalam bulan puasa ni ialah dia patuh kepada janji Melayunya ialah janji pada buka puasa. Yang lain tu semua janji Melayu. Kalau buka puasa 7.30, dia akan jaga balik-baliklah 7.30. Kalau tak, kan, pada waktu-waktu lain pukul 7.30, pukul 8. Itu yang standard janji Melayu. Tapi apa pun tuan sekalian, inilah yang kita cuba untuk garap dan juga untuk bentuk diri kita supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dua perkara lagi tuan sekalian lah. Yang pertama, kita mengambil masa 5 minit sebelum berbuka puasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana antara waktu yang terbaik untuk nak berdoa ialah waktu as-saim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika mana dia berbuka. Sedangkan kebanyakan kita, ramai orang Melayu lah,
kan. Waktu berbuka, waktu nak berbuka itulah waktu pun dia bersembang kan. Mana-mana waktu pun dia bersembang, nak waktu berbuka pun bersembang, kat surau pun bersembang, kat rumah pun bersembang. Sedangkan itu antara waktu-waktu yang terbaik untuk kita rebut, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan sekalian, ialah waktunya ketika mana pada bukan bulan puasa, dia pun tak bangun malam pun. Tiba-tiba bulan puasa ni dah Allah Taala umpan dia dengan makan sahur, dia pun bangun kan. Lepas bangun malam, makan, dia makan pukul 5 pagi kan. Kemudian pukul 5.20, 5.30 habis. Kemudian dia relax duduk kan, sampailah subuh. Itu yang baik, dia pergi ke surau. Kemudian waktu yang 15 minit, waktu 5 minit itu pun tuan sekalian, kita kalau boleh ambillah ruang untuk untuk sembahyang 2 rakaat pun jadilah. Ruang 5 minit itu untuk sembahyang 2 rakaat pun jadilah, untuk kita menambah kita punya amalan kita. Bukan bulan puasa ni kita dah tak buat dah kan. Bulan puasa ni lepak kat masjid, dah sampai ke masjid, sampai ke surau, sembang lagi kan. Bola mana tadi aku cerita, habis cerita juga kan. Tuan sekalian, itulah dua perkara yang berkaitan dengan kefahaman, iaitu berkaitan dengan puasa melahirkan takwa dan juga disiplin. Dan yang kedua, tuan sekalian, lah dua plan action plan yang boleh kita buat ialah doa ketika mana ingin berbuka, dan juga kita semayanglah, kalau tak banyak pun 2 rakaat pun jadilah, sebelum semayang subuh. Kira itu yang dapat saya kongsikan dengan kita sekalian pada 3 hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.